Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh murid-murid dan selamat pagi. Baiklah, pada hari ini kita akan menyambung lagi pelajaran kita iaitu subtopik yang terakhir, hikmah bersuci daripada hadas kecil dan hadas besar. Okey, sebelum kita mulakan pembelajaran kita pada hari ini, eloklah kalau kita baca doa belajar bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas salihin. Ya Allah, ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berikanlah aku karunia untuk dapat memahaminya dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Amin. Okey, hikmah bersuci yang pertama adalah untuk mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, jadi bila kita bersuci, contohnya daripada hadas kecil ataupun hadas besar, kita dapat kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, sebagai contoh, kalau kita dalam keadaan hadas besar, kita akan mandi wajib. Lepas kita mandi wajib, kita akan berwuduk. Lepas tu kita boleh solat, boleh mengaji, boleh bertafakur dalam masjid. Jadi semua tu bila kita melakukan ibadah tu bersungguh-sungguh, insya-Allah hidup kita akan mendapat keberkatan Allah SWT. Lagi-lagi kita dalam keadaan yang suci. Allah suka hamba-hamba dia yang berada dalam keadaan yang bersuci. Jadi hikmah yang pertama adalah mendapat keberkatan Allah SWT. Okey, hikmah yang kedua adalah mencerminkan kepribadian Muslim. Okey, jadi apabila kita berwuduk, itu menunjukkan sama ada kita berhadas kecil. Kalau berhadas kecil kita kena berwuduk. Kalau kita berhadas besar kita kena mandi wajib. Okey, jadi kalau kita berwuduk ataupun contoh kita nak solat kan, kita akan berwuduk. Okey, jadi itu yang menunjukkan perbezaan antara kita dengan penganut-penganut agama yang lain. Penganut-penganut agama lain mungkin diorang ada cara mereka tersendirilah untuk beribadah. Tapi kalau untuk Muslim, orang yang beragama Islam, sebelum solat kita akan berwuduk. Jadi bila kita nak beribadah, contohnya kita nak solat, kita nak tawaf, kita nak mengaji Quran apa semua, kita akan ambil wuduk. Jadi bila kita berwuduk tu, sebenarnya kita mencuci anggota badan kita yang penting seperti tangan, muka, kaki, kepala. Dan itu adalah salah satu perkara yang menunjukkan kita adalah Muslim yang sangat mementingkan kebersihan. Okey, hikmah yang seterusnya adalah menjaga kesihatan dan terhindar daripada penyakit. Okey, jadi bila kita berwuduk ataupun kita mandi wajib, automatik kita akan mencuci badan kita. Jadi bila kita mencuci anggota-anggota badan kita, kita akan bersihlah daripada rumah, maksudnya daripada persekitaran-persekitaran kita yang kotor kan. Jadi bila kita mandi, kita akan rasa bersih. Dan ianya akan dapat mengelakkan kita daripada terkena penyakit seperti sesama, demam dan sebagainya. Dan lagi musim sekarang ni kita terdedah kepada kuman COVID-19. Jadi dengan mandi wajib ataupun dengan mandi ataupun berwuduk dapat mengelakkan kita dan daripada kita terdedah dengan pelbagai penyakit. Okey, hikmah bersuci yang keempat. Mari kita tengok. Okey, yang keempat adalah memberikan ketenangan kepada diri dan orang lain. Okey, kenapa bersuci ni dapat memberikan ketenangan kepada orang lain? Yelah, sebabnya bila kita tak mandi, bila kita busuk, jadi orang lain pun rasa tak tenang kan dengan kita, rasa tak selesa. Jadi bila kita bersuci, bila kita mandi, bila kita selesai mandi, kita berwuduk, kita akan rasa segar. Contoh macam kalau dalam kelas kan, lesu je semua. Lepas tu bila ustazah suruh pergi toilet, ambil wuduk semua akan jadi rasa segar balik. Jadi
bersuci ni akan memberikan ketenangan kepada diri kita dan juga orang lain. Dan kalau kita tengah marah ke, kalau kita tengah stres ke, bolehlah cuba untuk ambil wudu dan solat 2 rakaat. InsyaAllah kita akan rasa tenang. Okey, hikmah yang kelima adalah membentuk jasmani yang cergas dan minda yang cerdas. Okey, kenapa? Sebabnya bila kita dah bersuci kan, kita akan rasa cergas lah. Lagi-lagi bila kita lepas mandi kan. Jadi tu adalah hikmah bersuci. Minda kita pun lagi cerdas. Tak adalah malas-malas, tak ada penat-penat. Okey, dan yang terakhir sekali hikmahnya adalah untuk memenuhi tuntutan fitrah manusia yang cenderung kepada kebersihan. Okey, jadi bila kita berhadas kecil ataupun dalam keadaan berhadas besar, kita sebenarnya dalam keadaan yang kotor. Jadi bila kita dah bersuci, sebenarnya kita dah menyucikan anggota badan kita. Seperti wudu, mandi wajib. Jadi kita kena tahulah manusia ni sangat-sangat cenderung kepada kebersihan. Manusia suka sangat badan-badan kita bersih. Contohnya, kita suka ke kalau badan kita kotor? Suka ke kalau kepala kita berpeluh, tangan kita kotor dengan kuman? Tak suka kan? Jadi, bila kita bersuci, sebenarnya ia memenuhi tuntutan kita, iaitu manusia yang cenderung kepada kebersihan. Semua orang suka kebersihan. Semua orang suka bersih. Jadi, bila kita bersuci ni, sangatlah bagus. Itulah banyak hikmahnya bila kita bersuci. Terutamanya bila kita berada dalam hadas besar dan juga hadas kecil. Okeylah. Itulah 6 perkara hikmah bersuci daripada hadas kecil dan hadas besar. Okey, ini adalah latihan untuk minggu ini. Okey, yang pertama sekali, Ustazah nak suruh siapkan buku aktiviti tajuk hadas. Okey, Ustazah tahu mungkin ramai yang dah buat. Tapi kalau untuk yang masih belum siap, boleh sambung siapkan sebab minggu depan kita akan masuk ke topik yang baru, iaitu topik mandi wajib. Jadi, Ustazah harap yang belum siap lagi boleh siapkan buku aktiviti tajuk hadas sebab kita dah habis dah semua. Dan yang kedua, latihan untuk minggu ini, ni boleh salin dalam buku tulis. Pilih jawapan yang paling tepat. Ni hikmah antara hikmah-hikmah yang lain. Hikmah bersuci daripada hadas kecil dan hadas besar. Okey, yang tanda arrow ke bawah ni adalah dia punya pilihan jawapan. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 ni adalah dia punya soalan. Jadi isilah tempat kosong yang betul. Contohnya mendapat apa? Cari jawapannya dekat dalam arrow ni. Okey, sampai nombor 5. Okey, itu saja pada minggu ini. Sekian, terima kasih. Semoga pelajaran yang kita belajar pada hari ini bermanfaat. Dan jangan lupa untuk selalu bersuci. Sebab Allah sukakan hamba dia yang suci. Okey, bila kita suci, kita senang nak beribadah. Okey, jumpa lagi pada minggu hadapan, insya-Allah. Terima kasih. Assalamualaikum.